Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. Seperti mana biasa sahabat-sahabat, jangan lupa like, subscribe dan sharekan video saya ke sahabat-sahabat kita yang lain. Kerana maklumlah, saya punya channel sentiasa di shadow ban. Jadi apa pun sahabat-sahabat, hari ini saya nak uh, mengupas sedikit lah. Sebab rakan-rakan saya banyak tanya saya pasal Akta 342 ni kan. Saya ni bukanlah pakar untuk mengupas. Tapi saya cuma boleh beritahu kepada sahabat-sahabat setelah saya bertanya dengan pakar-pakar bahagian akta ni mengenai Akta 342 yang panas sekarang diperkatakan yang mendatangkan kemudaratan katanya terhadap rakyat. Jadi di sini saya nak memberitahulah ataupun saya nak mengingatkan kepada rakyat Malaysia. Baik orang PKR, baik orang Amanah, baik orang UMNO, baik orang PAS, baik orang Bersatu dan mana-mana saja parti yang ada dalam negara kita ini, mereka ini digelar sebagai rakyat. Jadi kalau Akta 342 ni dah dilaksanakan, ataupun sekarang ni kita dengar dah diluluskan di parlimen dengan majoriti yang ada dalam parlimen tu tidak ramai, tetapi dia mendapat kelulusan. Itu kita minta kepada ahli-ahli politik pembangkang supaya perkara ni digemburkan lebih serius lagi lah, supaya rakyat dapat tengok betapa komitednya ahli-ahli politik ataupun ahli parlimen pembangkang dalam perkara Akta 342 ni. Sebab rakyat rata-rata dah marah dah ni. Rakyat marah dengan ahli parlimen, marah dengan ahli politik, marah dengan kerajaan. Jadi saya nak beritahu kat sini, nak tegaskan kat sini sahabat-sahabat, kalau benda ni katalah tahun depan dia laksanakan Akta 342 ni, orang yang menyokong Madanon pun terkesan. Baik orang PKR, baik orang yang ada dalam Pakatan Harapan lah. Parti-parti yang bersekongkol dalam Pakatan Harapan tu, mereka juga terkesan. Mereka juga menjadi mangsa dalam Akta 342. Bukan bermakna Akta 342 ni diluluskan hanya pembangkang saja yang kena. Penyokong-penyokong pembangkang saja yang kena. Penyokong Madanon tak kena. Bila dia dah dilaksanakan, bermakna semua yang digelar rakyat akan terkesan dengan Akta 342. Jadi di sini saya nak menyeru kepada semua rakyat Malaysia, tak kira mana parti, bangkit bersedia untuk sama-sama kita protes dalam perkara tersebut. Yang paling baik sekali, rakyat bersedia untuk kita tumbangkan kerajaan ini dengan apa cara sekalipun, dengan cara tukar sokongan ataupun dengan cara PRU. Kita kena tumbangkan kerajaan ni. Kerana kerajaan ni dia pandai memperbodohkan pengikut-pengikut yang setia dalam Pakatan Harapan ni, yang diberi dedak, yang diberi bagai-bagai seronok dengan apa yang mereka dapat, akhirnya mereka tertipu dengan apa yang kerajaan buat. Jadi ini kita faham. Saya bukan nak cerita pasal soal parti-parti individual, tak. Tapi saya nak menyentuh soal rakyat. Soal rakyat seperti mana saya kata tadi, kalau benda ni dah dilaksanakan, bukan kata orang dalam Pakatan Harapan saja ataupun dalam Perikatan Nasional, seluruh rakyat Malaysia akan terkesan dengan akta tersebut. Jadi itu sebab orang dalam PKR kena ingat, orang dalam UMNO pun kena ingat, akta ni bukan akta untuk Perikatan Nasional tau. Bukan untuk kena hal untuk pembangkang, tapi rakyat Malaysia. Ingat. So marilah kita sama-sama bangkit. Semua rakyat Malaysia, tak kira apa lapisan parti pun, apa lapisan masyarakat pun, Cina, India, baik apa yang penting nama dia rakyat Malaysia. Kita bangkit, kita sama-sama protes, kita sama-sama desak kerajaan supaya mengkaji semula
tentang Akta 342, dan kita desak juga kepada semua ahli-ahli parlimen yang ada dalam parlimen, tak kira daripada mana lapisan parti, kita desak mereka ni supaya jangan syok sendiri, jangan disebabkan oleh mereka ada kepentingan di dalam kerajaan, mereka terpaksa akur, mereka terpaksa ikut dengan ideologi yang dibawa oleh puak-puak mayonis. Ini semua ideologi mayonis, sahabat-sahabat. Yang apa yang berlaku dalam Akta 342 ni sangat-sangat mendatangkan kezaliman dan masalah kepada manusia. Kalau kita kaji balik, kalau kita lihat balik apa yang pakar-pakar tentang Akta 342 ni menjelaskan di media-media sosial, itu benar perkara yang benar. Sebab saya rujuk kepada sahabat-sahabat saya tentang Akta 342. Sebab saya bukan ahli tentang untuk mengupas tentang Akta 342. Tetapi saya di sini saya untuk menyeru kepada semua rakyat Malaysia, apa saja parti, kita bangkit sebagai rakyat Malaysia untuk menolak akta tersebut dan minta kepada kerajaan supaya kaji semula, dan kita desak kepada semua ahli-ahli parlimen yang ada 222 orang dalam parlimen supaya mengkaji semula tentang akta tersebut. Sebab kalau ada ahli-ahli parlimen yang ada kepentingan dengan ideologi mayonis yang seperti saya katakan, memang mereka akan sokong sebab mereka ada kepentingan kat situ. Jadi kalau sebagai ahli parlimen yang dalam UMNO yang sayangkan negara dan sayangkan rakyat, inilah masanya UMNO nak tunjukkan ketegasan terhadap akta tersebut. Barulah rakyat, terutama orang Melayu, akan respect kepada UMNO kalau UMNO seramai 30 ahli parlimen UMNO itu bangkit dan bantah dalam soal Akta 342. Dan termasuk juga dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Ini bukan soal untuk kepentingan diri sendiri. Ini kepentingan rakyat. Disebabkan oleh kamu telah bersekongkol dengan puak-puak yang bersama dengan mayonis, maka ini yang terjadi. Ini yang orang marah sangat kepada UMNO. Disebab inilah tak ada lagi orang Melayu nak mengharapkan payung daripada UMNO. UMNO dah royok. UMNO dah tak berani untuk mempersoalkan soal 342. Begitu juga dengan pembangkang. Pembangkang pun dah, kalau lemau tu biarlah lemau, tapi jadi soal ni sekurang-kurangnya bangkit. Kita tahu suara kita dah disekat, tetapi sekurang-kurangnya tunjuk kepada rakyat tentang komitmen ataupun seriusnya ahli-ahli politik pembangkang tentang Akta 342 ni betul-betul all out. Bangkit dan buat satu program rakyat bersama dengan ahli parlimen dari soal untuk memprotes soal akta tersebut. Jadi ini sebab saya minta kepada semua rakyat supaya bangkit protes dalam perkara ni. Supaya kerajaan masih ada, bila rakyat dah bangkit, rakyat dah bersuara, so kerajaan akan kaji semula lah dalam perkara tersebut, dalam Akta 342. Itu saya katakan tadi. Kalau perkara ni dilaksanakan, orang PKR jangan seronok lah. Orang amanah jangan seronok lah. Bukan mana akta ni kamu lepas. Kalau akta ni digunakan rakyat dengar perkataan, rakyat keseluruhan akan menjadi mangsa sekiranya sesuatu benda berlaku. Dan mereka boleh membuat apa saja. Tanggapan tentang virus yang ada pada setiap individu. Mungkin dia suspek saja, orang ni mungkin ada virus, ambil. Kita dah tak boleh nak membela diri kita. Mereka boleh buat apa saja terhadap apa yang mereka nak buat, mengikut apa yang terkandung dalam Akta 342. Jadi ini sebab saya cakap dengan sahabat-sahabat, dengan rakyat Malaysia semua, di sini kita ketepikan parti, kita bersatukan rakyat supaya bangkit, kita protes Akta 342. So rakyat kena bangkit, rakyat kena bersedia untuk memprotes ataupun untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan kepada kerajaan tentang rakyat masih tidak bersetuju, tidak suka dengan apa yang terkandung di dalam Akta 342. Ini sebab saya katakan tadi, rakyat kena bersatu hati, ketepikan soal parti. Begitu juga dengan ahli-ahli parlimen, ketepikan soal parti, ketepikan soal ideologi dalam parti.
ahli parlimen kena bersatu untuk mendesak supaya jangan akta ni diguna pakai ataupun diluluskan sewenang-wenangnya untuk kepentingan segelintir individu yang ada dalam kerajaan kerana mereka bersekongkol dengan puak-puak mayonis untuk kepentingan agenda-agenda puak-puak yang mengaut keuntungan di bawah akta tersebut. Dengan terlibat dengan vaksin, semua segala-galanya akan berlaku, sahabat-sahabat. Jadi ini saya punya perkongsian lah dengan sahabat-sahabat. Tepuk dada, tanya selera. Kita ketepikan soal parti, kita kena bersatu rakyat. Sama ada kita protes, kedua kita tombangkan di dalam pilihan raya. Kalau nak selamatkan negara kita dari segi akta yang apa yang mereka buat ni, kita tolak mereka dalam pilihan raya. Kalau hari ni kamu sokong dengan PKR, kamu duduklah dalam PKR, tapi janganlah bagi undi pada Pakatan Harapan kerana untuk menyelamatkan keadaan. Itu pun salah satu protes yang rakyat boleh sumbangkan kepada negara. Itu saja sahabat-sahabat yang boleh saya kongsi pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.